Testing 1 2 3. 1 2 3 Kampung Sungai Tangkas, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzatillah war rasulinin. Allahumma ghnina bihalal haramik wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasifu suwa. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. InsyaAllah malam ni daripada Kampung Sungai Tangkas. Malam ni untuk surah Ar-Rahman Betul. Surah Ar-Rahman, Taman Prima, Lake Vista, Musalla. InsyaAllah malam ni mohon share sahabat-sahabat Korea di situ, insyaAllah. Sama-sama kita share grup di Puchong, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk pengisian maghrib. Mudah-mudahan pengisian sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala. InsyaAllah kita lagi berkat. Kita mulakan surah Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Surah InsyaAllah kita sambung lagi semalam. Sikit lagi, satu muka surat lagi. Bab yang masih mempersoalkan bab ribah, iaitu menyebut keburukan orang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang zahid membeli kapas untuknya. Ini sudah insyaAllah. Sudah. Yang ke bawah sekali insyaAllah. Adapun yang menyebabkan kekufuran, maka itu ghibah terhadap seorang muslim. Dan ketika diperingatkan, ia berkata, ini bukan ghibah, sebab saya berkata sebenarnya, maka ini telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka hukumnya kafir. Ni. Ya. Satu cerita menyebabkan kekufuran, maka iaitu ghibah terhadap seorang muslim. Ya, dia mengata bab orang muslim boleh menyebabkan kekufuran. Kemudian ketika diperingatkan, ia berkata itu bukan ghibah, sebab saya berkata sebenarnya, maka ini telah menghalalkan apa yang
diharamkan oleh Allah Ta'ala. Siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah Ta'ala, itu dipanggil hukumnya kafir. Allah dah haramkan, dia tetap nak menghalalkan. Itu pun dihukum bab kekafirannya. Ini ada kitab insya-Allah. Adapun yang bernama nifak, iaitu jika gibah orang tapi tidak disebut namanya di depan orang yang mengetahui bahawa ia menuju nama fulan dan ia berasa bahawa ia berlagak warak, menjauhi yang haram, maka ini pun dipanggil nifak. Apa dia nifak? Jika dia gibah orang tetapi tak disebut namanya di depan orang yang mengetahui bahawa ia menuju nama fulan dan ia berasa bahawa ia berlagak warak, ia ini menjauhi yang haram. Dia perasan dia warak, maka ini dipanggil nifak. Adapun yang bernama maksiat ialah ghibah pada orang yang berasa bahawa ia itu memang haram dan maksiat. Yang bernama maksiat ialah ghibah pada orang dan berasa bahawa itu memang haram dan maksiat. Adapun yang mubah, jika ia ghibah pada seorang fasik yang terang-terangan fasiknya atau orang ahli bid'ah, maka ini akan mendapat pahala sebab orang-orang lalu menghindarinya dan menyelamatkan diri daripadanya. Ini ghibah yang dibenarkan, dapat pahala sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebutkan kejahatan orang yang lacur ataupun yang maksiat supaya orang-orang berhati-hati daripadanya. Kita mengatakan orang tu pasal memang betul dia tu buat merosakkan orang, contohnya. Itu dibenarkan. Abu Lain As-Samarkandi berkata, ayahku menceritakan bahawa di antara para nabi dan yang bukan rasul itu ada yang menerima wahyu dalam impian dan ada yang hanya mendengar suara. Maka ada nabi yang menerima wahyu dengan mimpi itu. Pada suatu malam ia mimpi diperintah, jika engkau di waktu pagi, maka pertama yang kau lihat yang hadapi maka makanlah, dan yang kedua sembunyikan, dan yang ketiga terimalah, dan yang keempat jangan kau putus harapannya, dan yang kelima larilah daripadanya. Maka pada esok harinya pertama yang dihadapinya ialah bukit hitam besar. Maka ia terhenti bengang sejenak sambil berkata, aku diperintahkan makan apa yang aku hadapi ini. Lalu ia sedar Tuhan tidak menyuruh sesuatu yang mustahil dan tidak dapat melaksanakan. Maka ia mendekatkan, tiba-tiba bukit mengecil sehingga sebesar satu suap. Dan ketika dimakan terasa manis bagaikan madu. Maka ia mengucapkan Alhamdulillah. Lalu berjalan bertemu dengan mangkuk emas dan dia ingat ini seharus disembunyikan. Maka ia menggali perigi dan menanam emas itu. Dan ketika ditinggalkan, tiba-tiba keluar di atas tanah. Lalu ditanam lagi, keluar lagi, sehingga kali ketiga berkata, saya telah melaksanakan perintah. Maka ia terus berjalan, tiba-tiba ada burung yang dikejar oleh helang. Dan burung itu berkata, ya Nabi Allah, tolonglah aku. Lalu diterima dan dimasukkan ke dalam bajunya. Maka datanglah helang berkata, ya Nabi Allah, saya lapar sejak pagi dan saya mengejar buruanku. Kerana itu jangan engkau patahkan harapanku dari rezekiku. Nabi berasa yang empat tidak boleh putus harapannya, tapi ia berasa keliru untuk menyelesaikannya. Kemudian dia mengambil pisau dan memotong sedikit daging pahanya dan diberikan kepada helang hingga terbang. Lalu burung yang itu pun dilepaskannya. Dan yang kelima, ia melihat bangkai kerbau busuk, maka ia lari padanya. Maka pada malam hari itu berdoa, ya Tuhanku, aku telah melaksanakan perintahmu, maka jelaskan bagiku semua itu. Maka ia bermimpi maka ia bermimpi bahawa yang pertama engkau makan itu ialah marah. Pada mulanya nampak sebesar bukit, tapi pada akhirnya jika sabar dan ditahan menjadi lebih manis dari madu. Diajarkan cerita ni oleh Rasulullah SAW ialah bab marah. Mimpi pada Nabi, bila kita menelan bab marah tu, hujung dia manis. Sebab tu ni diajarkan kita jangan cepat marah. Hujung dia manis bila kita sabar dan menahan bab marah. Yang kedua diajarkan kita bab amal kebaikan, iaitu budi,
walaupun kita sembunyikan, maka tetap akan nampak. Macam mana kita buat kebaikan kecil, macam mana pun Allah tetap timbulkan besok. Yang ketiga, jika diberi amanah orang, maka jangan berkhianat padanya. Dipesan kita oleh Rasulullah SAW, bila amanah kita dapat, kita jangan khianat. Dapat kuasa, dapat jawatan, kena beramanah, berkhidmat betul-betul, ikut amanah yang diberikan. Yang keempat, jika ada orang minta kepadamu, maka usahakan untuk membantu padanya. Cerita yang keempat ni, jika ada orang yang minta tolong, minta bantuan, perlu kita bantu sedaya kita. Dan kita usaha padanya, meskipun engkau sendiri berhajat, walaupun kita berhajat dengan pertolongan juga. Yang kelima, ghibah. Maka larilah pada orang-orang yang sedang duduk berkumpul untuk ghibah, iaitu membicarakan orang. Berhentilah. Tahu dah tu tak berhenti-berhenti menceritakan orang, kita berhentilah. Jangan campur aduk. Wallahu alam. Habis bab ghibah. Kita masuk terus dengan bab 17 yang ada kitab bab namimah. Ini fitnah, iaitu fitnah adu-adu. Bab 17 ya. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata khattatun, tidak akan masuk surga tukang fitnah yang mengadu-adu. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga tukang fitnah. Sebab tu hati-hati tuan-tuan, sekarang zaman fitnah. Kita ni duduk dalam zaman fitnah. Macam-macam fitnah, daripada yang bawah sampai ke yang besar, yang daripada yang alim sampai tidak yang, daripada yang tak alim sampai yang alim betul-betul. Memang banyak terlampau fitnah. Hati-hati. Abu Lain As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna man syirarukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala sirarukum zul wajhya nallazi ya'ti haula'i biwajhi wa haula'i biwajhi. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahat kamu? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah SAW yang lebih mengetahui. Sabda Nabi SAW, sejahat-jahat kamu ialah orang yang bermuka dua, yang menghadap kepada ini dengan wajah dan datang ke sana dengan wajah yang lain. Sejahat-jahat manusia diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa dia? Apakah wajah? Apa kamu tahu sejahat-jahat kamu? Siapakah sejahat-jahat kamu? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah yang tahu. Sabda Nabi SAW, sejahat-jahat kamu ialah orang yang bermuka dua. Orang muka satu, tapi dia suka bermuka-muka. Dengan yang menghadap kepada ini dengan wajah dan datang ke sana dengan wajah yang lain. Ke sana dia wajah dia lain, ke sini dia wajah yang lain. Tu. Maknanya kita ni berlakon-lakon, bahaya macam ni. Sekejap cakap lain, sekejap cakap lain. Tu. Memang berbahaya. Kalau umat Islam memang bahaya, tak boleh dipercayai. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berjalan melalui dua kubur. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kedua kubur ini sedang diseksa dan tidak diseksa kerana dosa besar. Adapun yang satu maka tidak bersih jika membersihkan dari kencingnya ataupun buang air kecil. Dan yang kedua selalu berjalan membangkitkan fitnah,
yakni adu-adu atau mengadu domba. Kemudian Nabi SAW mengambil dahan pohon yang hijau, lalu dibelah dua dan mengucapkan, dicucukkan ke dalam kubur masing-masing satu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapakah engkau berbuat itu?" Jawabnya, "Semoga Allah meringankan keduanya selama dahan ini belum kering." Ya. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini hadi jadidaini faqala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir fa amma ahaduhuma fakana la yastanzihu tanzihu minal bauli wa ammal akharu fakana yamsi bin namimah summa akhaza jaridatan ratbitan fashakkaha nisfaina wa gharaza fil kulli qabri wahidatan faqalu ya Rasulullah lam sana'ta hadza faqala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Nabi SAW sedang berjalan di dua kubur yang baru ditanam, baru dikebumikan. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kedua kubur ini sedang diseksa. Nabi lalu itu, Nabi tahu. Dan tidak diseksa kerana dosa besar. Adapun yang satu kerana tidak bersih waktu dia istinja atau buang air kecil. Yang kedua selalu berjalan membangkitkan fitnah, adu-adu domba. Kemudian Nabi mengambil pohon lalu dicucukkan ke kubur tersebut. Setiap satu dicucuk, setiap satu kubur. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapakah engkau berbuat demikian?" Semoga Allah meringankan keduanya selama dahan ini masih belum kering. Ini ceritakan Nabi. Dia lalu dua kubur, tercegat Nabi, terdengar dia terasa dua kubur tu sedang diseksa. Satunya yang perangai tak nak jaga kebersihan, buang air kecil tak bersih. Dan bukan pasal buat maksiat, tuan. Pasal perangai tak nak jaga bab kebersihan. Ini dalilnya. Kita ni orang Islam dah diajar buat jaga kebersihan. Jangan main hentam je, jangan main berdiri je. Nabi dah ajar dah dalam kitab Bahrul Mazi. Dia ajarnya kita macam mana nak membuang air kecil, macam mana nak beristinja, berdahem dia, bersihkan bab kita buang najis. Macam mana kita ke tandas, macam mana kita keluar tandas. Masuk ke tandas mana, keluar tandas macam mana. Kebersihan tu penting. Ni bila tak jaga kebersihan sampai ke tahap tu kena seksa di kubur. Bukan bab maksiat dia, bukan bab zina ke apa, bab buang air kecil pun kadang. Pasal apa? Kita jadi pengotor. Tu Islam tak suka bab perkotoran. Islam suka yang bersih, suci. Cari jalan tuan-tuan, terangkan supaya yang tak faham dalam ahli keluarga, bersihkan. Jaga kebersihan kuku, kaki, tangan, rambut, apalagi bab-bab yang sensitif, kena jaga kebersihan. Itulah bila sihat. Pasal apa? Kesan daripada kebersihan. Ini dijaga, jaga bab kebersihan sampai akhirnya kena seksa di dalam kubur. Pasal apa? Sembahyang dalam keadaan hadas, masih tak ada wuduk. Dia yakin dia memang betul dia ambil wuduk, tapi dia buang air tak bersih. Sembahyang cukup, tapi bab tu dia tak jaga. Kalau tengok orang berjalan di highway tu kadang tak bersih, buang air. Sama dengan orang kapio, sama level. Orang kapio berkencing berdiri, dia pun ikut kencing berdiri. Tunggulah ada tempat menyangkung. Nabi dah ajar dah. Kita dah mengaku Islam, ikutlah cara Rasulullah. Sampai bila kita nak mengikut orang lain? Tu kita bersunat, orang lain tak bersunat, tapi sama macam yang tak bersunat, kan? Teruk sangat perangai itu. Ajarlah. Kadang-kadang cucu atuk suruh cucu berdiri kencing, bukan tandas, tepi jalan, tepi highway, macam-macam perangai.
Ni, mana kebersihan dia? Ni antaranya diseksa dalam kubur. Yang kedua, Nabi pesan apa yang seorang lagi yang kena seksa? Pasal namimah, cerita bab hal orang. Tu nampak ya, dalil yang menyatakan orang sibuk menceritakan hal orang, menceritakan keburukan orang, menceritakan namimah ya, bahasanya diseksa besok dalam kubur. Jangan kata tak diseksa, kena, akan diseksa. Ni dalilnya. Nabi lalu kubur tu. Satu cerita, Nabi lalu kubur tu terduduk-duduk, kuda ke unta, pasal terdengar bunyi dentuman dalam kubur. Macam-macam cerita. Ini salah satunya dalil. Janganlah kita namimah, jangan kita memporak-poranda, adu-adu cerita. Ini dalam WhatsApp, dalam Facebook. Benda tak benar jangan disebarkan, benda yang tak betul jangan dikongsi-kongsikan. Rosak kita besok di kubur besok. Kemudian Nabi mengambil dahan, dahan yang hidup, kemudian dipatahkan, dibagi dua, satu di satu kubur, satu lagi di kubur. Nabi berdoa mudah-mudahan sepanjang pohon tu masih tak kering, dijauhkan seksa kubur. Nabi berdoa. Maksud bukan dosa besar itu bukan dalam pandangan kita, padahal akibatnya besar. Sebab bila tergesa-gesa dalam membersihkan sesudah buang air kecil, lalu masih menitis, bererti tidak sah memakai pakaian yang najis. Kerana itu tidak memperhatikan kebersihan itu, besar akibatnya di sisi Allah. Ni tadilah yang cerita. Bila tak jadi bab kebersihan. Ulang balik. Maksud bukan dosa besar tadi dalam pandangan kita, padahal akibatnya besar. Sebab bila tergesa-gesa dalam membersihkan sesudah buang air kecil, lalu masih menitis, berarti tidak sah memakai pakaian yang najis. Kerana itu tidak memperhatikan kebersihan itu, besar akibatnya di sisi Allah. Kerana di akhirat itu tidak ada tempat selain syurga atau neraka. Maka bila dinyatakan tidak masuk syurga, maka berarti masuk neraka. Itu cerita yang sebenar. Mudah-mudahan kita jangan sampai ke tahap tu. Maka wajib atas orang, sambungan tadi kerana di akhirat itu tidak ada tempat, di akhirat itu tidak ada tempat selain syurga ataupun neraka. Maka bila dinyatakan tidak masuk syurga, maka berarti masuk neraka. Allah, tuan. Akhirat dua je tempat, tak ada boundary, tak ada sempadan, tak ada apa. Kalau masuk syurga, alhamdulillah. Tak masuk surga, tak ada pilihan. Mana? Neraka. Tu yang kita bimbang. Bila masuk neraka, tak mati-mati kita. Tu yang pedih, perit, azab. Pasal apa? Perangai kecil, perangai buruk kita kecil. Tak jaga bab kebersihan. Tu yang pasal apa? Bila dia sembahyang, dia masih lagi tak bersih. Masih lagi bab batal atau masih lagi berhadas kecil. Tak ada wuduk, tapi sebenarnya dia dalam keadaan kotor, tak bersih, pakaian terkena najis, macam-macam. Tu kadang-kadang tak sedar kita. Ni kata ingatkan banyak pahala kita beribadat. Rupanya kita dalam keadaan ada najis, masih lagi dalam hadas. Tu. Maka wajib atas orang yang memfitnah supaya segera bertaubat. Sebab amalan memfitnah itu suatu kehinaan di dunia dan seksa di dalam kubur dan neraka di hari kiamat. Tetapi apabila ia bertaubat sebelum mati, maka insya-Allah Allah akan menerimanya. Siapa yang suka membuat fitnah supaya segera bertaubat, berhentilah. Cukuplah, jangan kita teruskan. Dah training waktu Ramadan, kenapa kita masih nak sambung balik lepas Ramadan? Buat fitnah ni, berhenti. Ia adalah
suatu kehinaan dunia, ya. Dunia dia pandang hina, kemudian seksa di dalam kubur. Tu yang tak terdaya. Ya. Dunia boleh lepas, yang tak lepas dalam kubur dan neraka pada hari kiamat. Bila bab kiamat, masuk pula level neraka. Tapi bila dia bertaubat sebelum mati, maka insya-Allah Allah menerimanya. Al-Hasan berkata, Rasulullah SAW bersabda, min syarril nasi zul wajhaini ya'ti haula'i biwajhi wa haula'i biwajhinu wa man kana zali lisadaini fid dunya fa innallaha yaj'alu lahu yaumal qiyamati lisanaini minan nar. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat manusia ialah yang bermuka dua, mendatangi ini dan satu wajah yang ini dengan satu wajah. Dan siapa yang mempunyai dua lidah di dunia, maka Allah akan memberinya dua lidah dari api neraka. Allah tu Rasulullah SAW infokan kita, sabdanya, sejahat-jahat manusia ialah yang bermuka dua, maksudnya talam dua muka. Sejahat-jahat manusia, kejap dia ke sini, kejap dia ke sana. Nampak? Kadang-kadang bahaya bila menjadi umat Islam, sokong Islam terus, apa lagi nak sokong-sokong yang lain? Islam. Inna dina indallahil Islam. Kita dipimpin Al-Quran. Tu malam ada ayat Quran dalam My Quran Time, malam page 7, tu kita bila jaga bab dengan Allah Ta'ala ni, antaranya saya bacakan surah Al-Baqarah ni ayat nombor 48 sebenarnya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khazu minha adlun wala hum yunsarun. Pesan kita, takutlah kalian pada hari kiamat tidak dapat membela seorang dari seorang yang lain sedikit pun, dan tidak diterima darinya syafaat, dan tidak diambil darinya tebusan, dan mereka orang-orang kafir tidak akan ditolong. Tu walahum yunsarun. Tu sebab tu Allah hadiahkan kita, ya. Sebelum tu dibacakan ayat ya bani Israel izkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian, bahawa aku telah melebihkan kalian atas segala nikmat. Pasal dia bagi nikmat yang hebat oleh kaum Bani Israel, tapi masih lagi tak nak mensyukuri nikmat ini. Mengingatkan kita supaya kita yang dapat nikmat kena syukur, ada bab syukur. Bila kita ada bab syukur, Allah dah hadiahkan kita, Allah dah anugerahkan kita, ya? Allah dah anugerahkan kita dengan bab Al-Quran. Bila kita mengikuti Al-Quran, kita dipimpin, kita ditolong oleh Allah Subhanahu, dituntun, dipimpin kita. Apalagi kita baca Quran, sebenarnya kita dipimpin. Itu pun kita tak nak ikut, macam mana? 4 kali ulang satu hari 4 kali benda yang sama diulang Quran. Tu pun kita tak nak tengok. Macam mana tuan-tuan? Cuba kita renung bab tu. Bab tu jangan kita jadi bermuka dua, jangan jadi talam muka dua. Tu. Qatadah berkata, sejahat-jahat hamba Allah ialah tukang menghina, tukang maki dan kurang mengadu-ngadu. Tu. Sejahat-jahat hamba Allah ialah tukang menghina, tukang maki dan kurang mengadu-adu. Bab kaki mengadu. Seksa kubur kerana 3. Sepertiga kerana ghibah, sepertiga kerana tidak bersih buang air kecil,
sepertiga kerana fitnah ataupun dipanggil adu-adu. Tu seksa kubur tu ada 3. Sepertiga daripada bab ghibah, menyertakan bab keburukan orang lain. Sepertiga kerana tidak bersih, cibuk ataupun buang air kecil. Tu yang hebat. Dan sepertiga lagi kerana bab adu-adu ataupun timbulkan fitnah. Hamad bin Salamah berkata, seorang menjual budak lalu berkata kepada pembelinya, budak ini tidak ada cirinya kecuali suka adu-adu, iaitu fitnah. Maka dianggap ringan oleh pembeli dan tetap dibeli. Dia beli hamba lah. Tapi hamba ni perangai dia pelik, iaitu suka buat fitnah. Ada juga dah jadi hamba tapi jahat juga perangai dia. Penjual dia kata apa? Budak ni suka buat fitnah. Harus hati-hati, dia kata. Dan setelah beberapa hari di tempat majikan, tiba-tiba budak itu berkata kepada isteri majikannya, suamimu tidak cinta kepadamu dan ia kahwin lagi. Apakah engkau ingin supaya tetap kasih kepadamu? Jawab isterinya, ya. Lalu kalau begitu engkau ambil pisau cukur untuk mencukur janggut suamimu yang bahagian dalam leher jika suamimu sedang tidur. Kemudian ia pergi kepada majikannya, suaminya, dan berkata kepadanya, isterimu bermain dengan lelaki dan merencanakan untuk membunuhmu. Jika engkau ingin mengetahui buktinya, maka cuba engkau pura-pura tidur. Maka dicuba ia pura-pura tidur. Tiba-tiba datang isterinya membawa pisau cukur untuk mencukur beberapa rambut di bawah janggutnya. Maka oleh suaminya disangka benar-benar dan membunuhnya sehingga bangun merebut pisau. Sehingga ia bangun merebut pisau itu dari tangannya lalu membunuhnya. Kerana kejadian itu, maka datang para wali dari isterinya dan langsung membunuh suami yang membunuh itu. Maka datang para wali suami hingga berjadi perang antara keluarga dari puak suami dengan keluarga dari puak isteri. Itu cerita fitnah yang dimulakan, yang disumberkan oleh hamba orang tersebut. Tukang jual hamba tu dah beritahu dah, ya. Memang dia kaki fitnah hamba ni. Mulut memang jahat. Kata orang memang mulut tak ada insurans, ya. Tak berhenti berfitnah. Akhirnya difitnahkan suami. Mula-mula isterinya diceritakan keburukan suami. Kemudian pergi jumpa suami, ceritakan isteri dia keburukan isterinya sampai nak ke tahap membunuh. Akhirnya terikut dua-dua percaya bab fitnah hamba dia sendiri sampai ke level akhirnya membunuh kerabat dia, bunuh suami dia, kerabat isteri pun membunuh kerabat suami dia. Sampai berperang akhirnya. Tu punya dahsyat mulut, ya, mulut yang membawa fitnah. Yahya bin Aqsam berkata, tukang fitnah ini lebih jahat daripada tukang sihir. Sebab tukang fitnah dapat berbuat dalam sesaat apa yang tidak dilakukan oleh tukang sihir dalam 1 bulan. Hebatnya. Tukang fitnah ni boleh buat satu benda yang akan berlaku dalam masa sesaat saja. Masa yang cepat. Berbeza dengan tukang sihir, kena ambil masa. Macam-macam nak dipujanya. Tukang fitnah hebat daripada tukang sihir. Dan perbuatan tukang fitnah lebih berbahaya dari perbuatan syaitan. Sebab syaitan hanya berbisik dan khayal bayangan. Tetapi fitnah langsung berhadapan dan terus mempraktikkan. Allah. Lagi hebat daripada syaitan. Syaitan pun tak buat macam tu. Ya. Punya dahsyat. Syaitan cuma bisik je. Dia tak dapat dipraktiskan terus. Tapi tukang fitnah bila sampai ya, betul-betul orang percaya on the spot. On the spot akan berlaku keburukan macam-macam. Dan Allah telah berfirman, hamalatul khattab. Ahli-ahli tafsir banyak mengerti khattab itu fitnah. Khattab itu fitnah, adu-adu. Sebab fitnah itu bagaikan kayu untuk menyalakan api permusuhan dan peperangan. Allah. Itu punya dahsyatnya sampai ke level perang. Hanya kena renung fitnah ni. Bila disampaikan antara dua pihak, boleh berapi, boleh merasap.
Aqsam bin Syaifi, ya, Aqsam bin Syaifi berkata, orang yang rendah, hina itu ada 4. Level orang yang rendah dan hina tu ada 4 diceritakan sahabat ni. Pertama, tukang fitnah. Kedua, pendusta. Ketiga, orang yang berhutang. Keempat, anak yatim. Tu. Ya, hinanya 4 benda ni. Yang pertama, level tukang fitnah. Kedua, pendusta. Ketiga, orang berhutang. Keempat, ditewakan anak yatim. Utbah bin Abillah Lubabah dari Abu Ubaidillah Al-Quraisy berkata, seorang berjalan 700 kali kerana akan belajar 7 kalimat. Dan ketika ia sampai ke 7-nya, ia berkata, saya datang kepadamu. Saya datang kepadamu untuk mendapatkan ilmu yang diberikan Allah kepadamu. Beritakan kepadaku apakah yang lebih berat dari langit, dan apakah yang lebih luas dari bumi, dan apakah yang lebih keras dari batu, dan apakah yang lebih panas dari api, dan apakah yang lebih dingin dari zamhari, dan apakah yang lebih dalam dari laut, dan apakah yang lebih rendah ataupun lemah dari anak yatim, yakni atau apakah yang lebih jahat dari racun. Jawabnya, membuat tuduhan palsu terhadap orang yang tidak berbuat. Tu maka lebih berat daripada langit. Tu yang pertama. Ya. Yang lebih berat pada langit ialah membuat tuduhan palsu. Tuduhan palsu pada orang yang tak buat. Tu yang pertama. Yang kedua, hak kebenaran itu lebih luas dari bumi. Bila kita ada bab dalam bab kebenaran, ia lebih luas, lagi hebat daripada bab bumi. Yang ketiga, dan hati yang qanaah, ya, teriman, lebih dalam dari laut. Tu hebatnya orang ada bab qanaah. Laut tu dalam, tapi orang yang ada bab qanaah, syukur cukup apa yang ada, dia lagi hebat daripada dalamnya dasar lautan. Nampak? Hebatnya hati yang qanaah. Apa yang Allah bagi cukup. Tak ada nak lebih, tak ada nak kurang, dia akan terima saja. Senyum je. Tu salah satu ciri-ciri pada orang yang bertakwa. Qanaah. Qanaah tu. Ada bab syukur cukup apa yang ada. Dan hati yang qanaah lebih dalam daripada laut. Kemudian yang seterusnya, tamak itu lebih panas dari api. Tamak ni lebih panas. Ya. Bab yang lebih panas dari api ialah bab perangai tamak. Tak cukup. Tak nak berhenti. Bab harta pun tak cukup. Bab kuasa masih pun tak cukup. Tak sedar kadang-kadang gini. Dah berumur, kita masih lagi tak cukup. Pasal tak ada kesedaran. Nak juga jawatan, nak juga harta, nak juga kemewahan. Hajat kepada family yang dekat jika tidak tercapai lebih dingin daripada zamhari. Bila hajat kepada family yang terdekat, jika tidak tercapai, dia lebih sejuk daripada bab yang paling sejuk. Hati yang kafir lebih keras dari batu. Faham tu? Kalau tak faham susah. Hati yang kafir lagi keras daripada batu. Maksudnya tak nak terima. Dia tahu Islam tu betul, tak nak. Dia kufur kepada Allah Ta'ala. Padahal dia, walaupun dia kafir, dalam surah Al-Baqarah diceritakan semalam, nama dia sekian-sekian, nama yang bukan Islam, tapi sebenarnya semuanya di alam roh, semuanya di alam roh sebelum lahir di dunia ni, semuanya dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalahnya dia bila lahir ke dunia, dia lupa janji. Pasal apa? Manusia ni mudah lupa. Tak kira Islam ke tak Islam, dia memang mudah lupa. Contoh yang diberi ustaz tu, minggu lepas kita makan apa, kita pun tak ingat. Minggu lepas tak ingat. Tu contoh minggu lepas. Bayangkan kita dalam alam roh tu dah berjanji dengan Allah Ta'ala. Lupa tak? Memang lupa terus. Lepas tu dihantar Rasulullah, dihantar kitab Allah, dihantar hadis Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita balik. Kita ni memang mudah lupa. Tu.
Dan fitnah ataupun adu-adu jika dapat diketahui atas apa yang difitnahkan lebih hina dari anak yatim ataupun orang yang memfitnah. Ada adu jika terbuka rahsianya ia lebih hina dari anak yatim. Hina dia. Anak yatim ni tak ada ibu bapa ni, hina, miskin. Orang yang tukang fitnah lagi hina daripada situ. Dan fitnah itu lebih jahat dari racun yang membinasakan. Allah, lagi hebat daripada racun. Fitnah. Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah menjadikan surga, lalu diperintahkan bercakaplah, maka berkatalah surga, sungguh bahagia siapa yang masuk ke dalamku. Maka firman Allah Ta'ala, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, tidak boleh tinggal padamu 8 jenis orang. Allah dah bagi tahu, syurga ni tak boleh dimasuki oleh 8 orang. Pertama, orang yang tak boleh masuk syurga, yang pertama dalam kitab ni tulis, orang yang pertama yang tak boleh masuk syurga, orang yang selalu minum arak. Ingat, yang kaki arak, yang kaki mabuk, memang macam syurga bila minum arak. Dia anggap dunia ni macam syurga, tapi kena ingat, dia tak boleh masuk syurga di akhirat besok. Yang kedua, orang yang tetap menjadi pelacur. Dah gitu lah. Tak nak berhenti bab maksiat. Suka bab maksiat. Makin ditegur, makin lagi hebat. Yang ketiga, tukang fitnah ataupun adu-adu. Itu pun tak dimasukkan dalam syurga. Yang keempat, orang yang membiarkan isterinya berzina. Ni lagi satu. Zaman sekarang nak dapat pendapatan lebih, sanggup jual isteri, sanggup jual adik-beradik dan macam-macam. Yang kelima, bukan saja kan, ni polis, penguat kuasa. Maksudnya penguat kuasa yang tidak taat Allah, tidak taat Rasulullah. Penguat kuasa yang tak ikut apa yang Nabi perintah, tak ikut apa yang Allah perintah, tak ikut yang dituliskan dalam kitab Al-Quran. Yang keenam, wanita yang berlagak seperti lelaki dan sebaliknya. Ni dipanggil pondan, pun sama juga, memang tak diterima syurga. Ni pasal kata kitab tulis. Kitab tulis, bukan saya kata, kitab tulis, saya baca je. Orang yang berlakon macam pondan, yang wanita jadi lelaki, yang lelaki pula jadi wanita. Kan ada persatuan kan? Janganlah mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Yang keenam, yang ketujuh, orang yang tak boleh masuk surga ialah pemutus hubungan keluarga. Dia beradik tu, ada salah satu tu suka membuat fitnah, memutuskan bab keluarga ni. Dia tak suka keluarga ni bersatu, dia suka ni bertelagah. Tak ada kerja lain. Sampailah berumur, sampailah dah tua, dah nak pencin dah, masih lagi nak bertelagah. Tu tak boleh masuk surga. Kitab ni tulis, bukan saya kata. Orang yang bersumpah dengan nama Allah akan membuat kemudian tidak menepati sumpah Allah. Tu demi Allah, tapi dia tak buat. Tu pun tak dimasukkan ke dalam surga. Sikit lagi, Al-Hasan Al-Basri berkata, siapa yang menyampaikan khabar beritanya orang lain kepadamu, maka tahuilah bahawa orang itu akan menyampaikan khabarmu kepada orang lain. Faham? Siapa yang suka sampai-sampaikan cerita kepada kita tu, maksudnya kepada kita ni, maka ketahuilah bahawa orang itu akan menyampaikan kita punya khabar kepada orang lain. Ini suka menyampaikan. Tu hati-hati kita. Umar bin Abdul Aziz didatangi seorang lalu menceritakan hal orang lain. Maka ditanya oleh Umar, jika engkau suka, maka kami akan menyelidiki kebenaran keteranganmu itu. Jika engkau dusta, maka engkau termasuk ayat in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka selidikilah. Dan jika kamu benar, maka engkau termasuk ayat tukang memberi ataupun suka berjalan mengadu fitnah, hammazin
masya'in binamim, tukang membeli atau tukang suka adu fitnah. Jika engkau suka kami maafkan kepadamu, maka jawab orang itu, maafkan saya ya Amirul Mukminin, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Itu di warning oleh Umar bin Abdul Aziz. Tu pasal nak cerita hal orang lain, nak memburukkan, nak memfitnahkan. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, anak zina tidak dapat menyimpan amanah perbicaraan, dan orang bangsawan ialah yang tidak mengganggu jiran tetangganya. Yakni siapa yang suka buat fitnah dan mengadu domba, maka tabiat azab anak zina. Sebab Allah berfirman, hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da zalika zanim. Tukang beli atau berjalan memfitnah, bakhil, tidak berbudi, melampaui batas, penderhaka, sombong. Selain dari itu semua itu anak zina. Maksudnya hinanya orang ke buat fitnah. Panjang lagi bab fitnah ni, bab adu-adu. Kita sambung malam besok insya-Allah. Malam besok insya-Allah. Di mana sepatutnya waktu malam besok. Malam besok tak ada. Saya ganti pada subuh hari Jumaat, subuh pagi Jumaat insya-Allah. Untuk Kampung Malaysia Tambahan insya-Allah, subuh pagi Jumaat. Besok malam saya tak ada, saya tangguh. Jumaat pagi subuh, insya-Allah ganti untuk Surau Adaniyah Kampung Malaysia Tambahan insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Mana yang baik daripada Allah Taala, buruk daripada saya, kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhim dunya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
InsyaAllah jumpa lagi malam esok, InsyaAllah.